Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man nasrahu wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara pendengar, penonton dan anak-anak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari ini saya, Ayahanda Ustaz Haji Zahri bin Haji Awang, akan memberi tazkirah berhubung dengan Isra dan Mi'raj. Saudara dan saudari, dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan yang bermaksud pada masa Allah mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah telah menamakan bulan itu ada 12 bulan. Bermula daripada bulan 1 iaitu bulan Muharram dan berakhir pada bulan 12 iaitu bulan Zulhijjah. Muharram bulan 1 dan Zulhijjah bulan 12. Daripada 12 bulan itu Allah telah memilih 4 bulan, bulan Ashurul Hurum, bulan yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sederik iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan sederik. Kemudian bulan Rejab, termasuk bulan yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan Ashurul Hurum. Saudara-saudari, bulan Rejab juga merupakan bulan Allah menguji sejauh mana kekuatan iman, kepercayaan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi orang Islam pada ketika itu. Allah nak menguji sejauh mana, sekukuh mana, sekuat mana aqaidul iman, pegangan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu tidak logik pada akal, tidak diterima oleh akal. Kerana akal ini menjadi sebagai makhluk Allah. Akal bersifat lemah, bersifat kekurangan. Akal juga boleh berubah-ubah. Tetapi kekuasaan Allah tidak pernah lemah, tidak pernah berkurangan, walaupun manusia tidak mempercayai perkara-perkara yang gaib itu berlaku. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj yang masyhur. Peristiwa Isra Mi'raj ini ialah peristiwa yang wajib kita tahu dan wajib kita imani. Maknanya kalau tak tahu, bila orang tanya, awak tahu ada Isra Mi'raj? Tak tahu, berdosa. Kalau tidak percaya kepada berlakunya Isra Mi'raj, menjadi kufur, kerana menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu mengikut ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman, ilmu usuluddin, di antara perjalanan Rasulullah yang wajib kita tahu, inilah satu-satunya, iaitu perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj, wajib kita tahu dan wajib kita imani. Kita sedia maklum bahawa Isra dan Mi'raj berlaku pada malam Isnin 27 Rejab, setahun sebelum Nabi berhijrah daripada
Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Berlaku peristiwa ini. Isra ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah dengan menaiki borak daripada surga. Tunggangan Nabi ialah borak yang dikeluarkan, yang diambil oleh malaikat Jibril bawa ke dunia untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan daripada Masjidil Haram, yakni kota suci Mekah, ke Baitul Maqdis yang ditemani oleh Jibril sendiri. Berhenti di Masjidil Aqsa dan Nabi bersama-sama dengan semua roh para Nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Isa, semua je berkumpul di Masjidil Aqsa sembahyang. Rasulullah menjadi imamnya, menjadi ketuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Mi'raj maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik daripada langit tingkat pertama sehinggalah ke tingkat yang ke-7. Sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Rasulullah SAW munajat pada Allah dan menerima fardu solah, sebagaimana yang wajib kita lakukan sekarang ini 5 kali sehari. Saudara-saudara, dalil Isra ialah juzuk yang ke-15 surah Al-Isra. Surah Al-Isra turun di Mekah, ada 111 ayat. Ayat yang pertama menjadi dalil Isra, iaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram, kota suci Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram, yakni di Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, yakni kekuasaan dan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah jugalah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Ini, saudara-saudara, dalil, bukti Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi. Bermula dengan kalimah Subhanalladzi asra bi'abdihi sehinggalah akhir ayat. Mari kita renungi bersama. Al-Quranul Karim ada 30 juz.
114 surah. Cuba kita kaji, kita lihat. Permulaan ayat surah Al-Isra juzuk yang ke-15 ini, surah ini sahajalah yang bermula dengan Subhanallazi. Pada awal kalimah Allah berfirman, Subhanallazi, Maha Suci Allah. Perkataan Subhanallazi, Maha Suci Allah, yang berarti peristiwa Isra ini ialah perkara yang maha besar, yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Dan peristiwa ini juga melemahkan akal fikiran manusia, melemahkan ilmu manusia setinggi mana sekalipun. Setinggi mana sekalipun pengetahuan manusia, kehebatan manusia tidak boleh melakukannya. Tetapi Allah, ilmu Allah dengan kekuasaan Allah tidak terbatas. Lebih-lebih lagi bila kita renungi perkataan Subhanallazi asra bi'abdihi, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bi'abdihi, bi'abdihi. Kata guru saya, Dr. Abdul Aziz As-Saadi, Pensarah Universiti Madinah Al-Munawwarah. Bi'abdihi bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra itu biruhihi wa jasadihi. Dia pergi Isra, dia pergi Mi'raj dengan rohnya dan dengan jasadnya sekali, bukan dengan rohnya sahaja. Begitulah hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh buat apa yang Dia suka. Allah boleh lakukan apa yang Dia suka, sebab kekuasaannya. Untuk lebih dekat kita nak memahami, kita melihat kepada diri kita sendiri. Minta maaf, saya bukan nak bercakap lucah, bercakap tidak baik, tetapi sekadar mengajak berfikir tentang kekuasaan Allah. Kita tengok diri kita sebelum kita pergi meneroka ke alam gaib. Kita fikir diri kita terlebih dahulu. Perhatikan saja kejadian kita, kejadian anak cucu kita. Kita, anak cucu kita berasal daripada air benih yang dikatakan nutfah. Itu saja, nutfah, air benih. Tidak lebih daripada itu. Kita tidak pernah bekalkan darah, tidak pernah bekalkan tulang, kulit, urat, rambut, jantung, kepala, mata, akal dan segala-galanya. Jauh lagi daripada membekalkan nyawa. Hanya nutfah saja. Itu yang kita mampu. Tetapi cuba kita lihat pada diri kita. Berdiri di depan cermin, 9 bulan 10 hari Allah keluarkan dengan sempurna daripada kepala sampai ke kaki. Allah jadikan tulang daripada daging. Tulang Tuhan balut dengan daging. Dan surah Al-Mu'minun. Allah boleh buat. Allah boleh lakukan. Kita boleh mendengar, kita boleh melihat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Isra' Mi'raj ini panjang.
InsyaAllah. Sekadar 15 minit dahulu. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.